Jadwal di bawah menunjukkan nilai-nilai bagi dua pemboleh ubah X dan Y yang diperoleh daripada satu eksperimen. Pemboleh ubah XY dihubung oleh persamaan ini. AB ialah pemalah. So, Y besar, X besar. Oh, boleh ya. So, biasanya dia punya X itu terpatut ada Y punya. Tapi soalan nak macam ni, kita tak boleh buat apa-apa lah, ikut saja. Ini pindah ke sini. So, saya ada XY tolak A sama dengan BY. So, seterusnya semua bahagi dengan B. Okay. So, dia akan jadi Y sama dengan 1 per B. XY tolak A per B. So, ini ialah Y, M, X, C. Okay. So, dia nak Y melawan XY. So, XY itu ialah X darab Y. So, kita nak cari XY ini. So, di sini nak cari XY. Okay. So, X darab Y lah. So, kita ada 0.485 darab 20.6. So, 9.991. So, 1.556 darab 18. So, 28. Okay. So, 4.528, 13.25. So, dia adalah 60. So, 10.227 darab 8.8. So, 90 lah. Okay. So, 18.333 darab dengan 6. So, 110. And then 100 darab dengan 1.4. 140. Okay. So, di sini kita ada 140, 110, 90, 60, 28, 10. Ini ialah X darab Y. Okay. So, dia XY itu 10, 28, 60 sampai 140 lah. Dan dia punya Y itu 20.6, 1.4. So, titik ini dia plot di sini. So, ini ialah 140, 1.4. Okay. So, dia punya pintasan Y di sini ialah 20 lebih. So, saya guna calculator untuk dapatkan dia punya kecerunan dan dia punya y-intercept lah. So, di sini mode statistik nombor 2. So, ini ialah XY ialah dia punya X 10, 28, 60, 90, 110, 140. Dan dia punya Y itu ialah 20.6, 18, 13.25, 8.8, 6, 1.4. Okay, so nombor 3 itu regression. So di sini kita sepatutnya kita ambil nilai di dalam graf lah. So ini sepatutnya ialah 22. So y-intercept ialah 22. Okay. Dan dia punya kecerunan itu saya guna 022. Dengan sini kita ada nilai X ialah 0. Bukan Y ialah 0. Kita nak cari dia punya nilai X. Bawah 4. Nombor 4. So, 150. Okay.
Hmm. So, dia adalah uh, 150 kosong di sini. Oke, ini ialah 150. Oke, so dia punya keturunan ialah yang ini. Oke, eh kosong tolak dua dua 150 tolak kosong, so negatif 0,1466. Hampir sama lah dengan negatif 0,147 lah. So, ini ialah dia punya keturunan 1 per B. So, 1 per B ialah negatif 0,1467. B ialah 1 bahagi negatif 0,1467 ialah 1 bahagi answer. So, negatif 6,818. Oke. Dan seterusnya, saya punya negatif A per B ialah dia punya y-intercept. Negatif A per B ialah dia punya y-intercept. Y-intercept itu dua-dua lah. Oke. 1 per B. So, so saya ada A ialah dua-dua darab dengan negatif B. Oke. So, dua-dua darab negatif answer 150. Bah, oke. A ialah 150. Negatif A per B. Oke. Hmm. So, dua-dua. So, dia punya B ialah negatif yang ini. Oke. Oke. So, saya punya jawaban untuk A ialah 150. Oke. So, dia adalah XY tolak Y darab B. XY tolak Y darab B. So, itu ialah Y tolak negatif 6,818 alpha X. So, kita gantikan nilai Y ini 10, bukan, Y ini ialah 20,6, X itu 10, 88. Nanti ya. Sepatutnya 88. Bukan. Dia punya Y itu ialah XY. XY itu ialah dia punya X. Oke. So, di sini XY. XY ialah dia punya X 10. Lepas tu 20,6. 150. Yes, betul. So, 28, 18, 150. 60, 13,25. So, dia adalah 150 lah, bukan negatif 150. Buku di jawapan salah. Oke. Seterusnya, kaedah lain untuk mendapatkan graf adalah 1 per Y melawan X. Oke. Tanpa menukis graf yang kedua, hitung nilai keturunan dan pintasan Y. Oke. So, di sini dia punya Y besar ialah 1 per Y. X besar ialah X 1 per Y. Ha? So, untuk yang ini, oke, dia punya persamaan ialah yang ini. Oke. So, untuk yang C punya, semua bahagi dengan Y.
dengan E. So, dia akan jadi yang ini E dengan E potong. Saya tinggal 1 per Y. Oke, Y dengan Y potong, Y dengan Y potong. So, 1 per E X tolak B per E. Oke. So, nak cari dia punya kecurunan ialah 1 per E. 1 per E iaitu 1 per E itu 150. 1 per 150. Oke. So, 1 bahagi 150 itu 0,0666. So, 0,6. So, 0,06667. Oke. So, dia punya y-intercept C ialah negatif B per A, yaitu negatif B itu ialah uh, negatif 6,818 bahagi dengan A ialah 150. Oke. So, 6,818 bahagi 150 itu 0,4545. Oke. Hmm. So, dia punya huruf dalam buku teks itu A dia negatif, tapi kecerunan dia positif pula. So, dia buat kesilapan lah ke sana. Oke.